Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di untuk video kali ini cikgu akan menerangkan tentang panduan ataupun penerangan tentang aktiviti untuk standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia ataupun yang kita lebih kenali sebagai SEGAK. Okey. Ujian SEGAK yang selalu kita sebut tu, jadi ini adalah nama penuhnya. Okey. Jadi kita lebih mudah dikenali dengan nama SEGAK lah, ujian SEGAK. Okey. So, dalam video ini cikgu bagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah indeks jisim badan. Okey. Kemudian bahagian kedua adalah naik turun bangku dan tekan tubi. Kemudian bahagian yang ketiga adalah ringkuk tubi separa dan jangkauan meluncur. Alright. So, baiklah kita teruskan dengan sebelum tu kita tengok dulu ini adalah turutan ujian SEGAK. Okey, bermula daripada yang pertama adalah indeks jisim badan. Kemudian kita akan teruskan dengan naik turun bangku selama 3 minit. Kemudian tekan tubi atau tekan tubi bawah suai, ringkuk tubi separa dan akhir sekali jangkauan meluncur. Jadi keseluruhannya ada 5 aktiviti dalam ujian SEGAK ini. Okey. Baiklah. Okey, ini sebagai panduan dan juga pengetahuan peralatan ujian SEGAK. Baik, yang cikgu letakkan dalam kotak itu adalah yang diperlukan lah. Okey, yang panduan untuk anda, iaitu yang pertama perlu ada pengukur tinggi dan penimbang berat. Kemudian bangku dengan ketinggian 30.5 cm ataupun 1 kaki yang sesuai dengan selamat. Yang ini untuk naik turun bangku. Jam randik untuk mengira masa. Metronom. Okay, metronom ini cikgu akan bagi link nanti. Kemudian span berkurang 5 cm lebar, darab 15 cm panjang dan 10 cm tinggi ataupun bahan yang sesuai lah. Kotak pun boleh atau apalah. Ini adalah untuk tekan tubi. Okey, kemudian alat pengukur jangkauan. Okey. Yang ini memandangkan kita sekarang PDPR, yang ini awak kena sediakan sendiri ataupun buat sendiri. Okey, dia tak susah. Lepas ni kita pada bahagian jangkauan meluncur nanti kita akan tengok macam mana nak buat. Kemudian kalkulator. Kalkulator ni untuk mengira lah, tapi tak ada banyak benda yang awak nak kira. Ini lebih kepada untuk kegunaan cikgu lah. Okey. Baik, sekarang kita masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu indeks jisim badan ataupun BMI. Body Mass Index. BMI ini adalah Body Mass Index dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayunya adalah indeks jisim badan. Okey. Indeks jisim badan ini kita kena ukur berat. Okey. Cikgu tak payah baca banyak-banyak yang di sini. Okey. Awak pun dah sedia maklum bagaimana nak mengukur berat badan. Kita kena ada penimbang. Okey. Sama ada elektronik ataupun yang ada jarum. Jarum penunjuk tu, mana satu pun boleh pakai. Okey, awak kena ukur berat badan. Kemudian yang kedua adalah ukur tinggi. Dua itu yang awak kena ukur. Pertama adalah ukur badan, kemudian awak kena ukur tinggi awak, ketinggian. Okey. So ketinggian ni yang awak perlukan pengukur. Terpulanglah sama ada apa-apa pun alat yang sesuai yang awak boleh gunakan. Okey. Kerana dua maklumat ini, iaitu berat badan dan tinggi ketinggian awak, kita akan gunakan untuk mengira indeks jisim badan awak, Body Mass Index. Okey. Kita akan kira menggunakan formula ini. Berat badan dalam kilogram bahagi dengan tinggi dalam meter darab tinggi dalam meter. Okey. Perhatikan formula ini ya. Ada murid yang keliru dengan formula ini. Kalau awak tengok formula ini, berat badan itu bahagi tinggi darab tinggi. Jadi awak kena darabkan dulu tinggi dengan tinggi. Lepas dapat jawapan di bawah ni, barulah awak bahagikan berat badan bahagi dengan tinggi. Okey. Baik, kita tengok contoh di sini ya.
Lepas kira nanti baru kita akan dapat rujuk jadual untuk kenal pasti indeks jisim badan awak. Okey, baik. Kita tengok di sini contoh nama murid Ronaldo, umur dia 10 tahun. Okey. Penting untuk kita mengetahui umur dia. Lepas ni cikgu akan beritahu kenapa kita kena tahu umur dia. Baik, katakan berat Ronaldo adalah 34 kilogram. Okey. Kemudian tinggi Ronaldo adalah 1.3 meter. 1.3 meter bermaksud ataupun bersamaan dengan 130 cm. Jadi tinggi Ronaldo itu darab dengan tinggi. Okey. Bila dapat darab 1.3 meter darab 1.3 meter, jadi awak akan dapat 1.69 meter persegi. Jadi 34 itu barulah awak bahagikan dengan 1.69. Maka awak akan dapat indeks jisim badan Ronaldo ini adalah 20.1. Okey. Jadi jangan keliru di sini. Mungkin ada budak yang dia bahagi dulu 34 bahagi 1/3 kemudian baru darab. Tak boleh. Kita kena darab dulu tinggi dengan tinggi. Lepas tu barulah kita dah dapat hasil tadi, barulah kita bahagikan berat bahagi dengan tinggi. Baru betul. Okey. Yang ini awak boleh gunakan kalkulator. Kalau mahir gunakan pengiraan mencongak pun tak ada masalah. Tapi lebih baik guna kalkulator. Ataupun awak boleh gunakan kalkulator online. Type saja di Google BMI calculator. Ada macam-macam kalkulator yang awak boleh gunakan. Baik, cikgu bagi contoh di sini kalkulator menggunakan pautan ini. Okey, kita akan tengok sekejap. Okey, cikgu dah sediakan. Okey, ni kalkulator. Salah satulah kalkulator online yang ada untuk mengira body mass index. Baik. Okey, tengok di sini contohlah dalam web ini. Okey. Selalunya bila awak jumpa, awak akan jumpa yang ini standard. Bila standard, awak akan tengok feet dengan inci. Weight gunakan pound. Yang ini adalah kebiasaannya negara Eropah yang pakai. Kaki dengan inci, berat berapa pound. Okey. Kita Malaysia, kita selalunya gunakan metrik. Metrik ada sentimeter di sini, kemudian kilogram. Okey. So awak type di sini berat Ronaldo tadi contoh 1.3 meter bermaksud 130 cm. Kemudian beratnya adalah 34. Jadi awak tekan compute BMI di sini. Jadi kita akan dapat 20.1. Baik. Kalau awak tengok di sini 20.1 dia ada juga di sini BMI kategori. 20.1 bermaksud normal weight. Ini dia. Sebab berada di tengah-tengah. Tetapi yang ini adalah untuk orang dewasa. Okey. Ini untuk orang dewasa. Walaupun awak boleh gunakan kalkulator ini, tapi awak jangan tengok pada kategori ini sebab kategori BMI ini adalah untuk orang yang orang dewasa. Okey. Untuk awak kita ada jadual dia yang sendiri. Okey, mari kita tengok. Kita dah dapat tadi kalkulator. Okey, baik. Ini dia jadual dia. Okey, memang dah ada jadual untuk murid berumur 9 tahun sehingga 17 tahun. Okey. Baik. Ronaldo tadi umur 10 tahun, BMI dia 20.1. Jadi kita tengok umur 10 tahun. Okey. Kita tengok umur dia 10 tahun, maksudnya kita tengok di sinilah. Umur dia tengok di sini. Okey. Jadual yang ini, jadual yang ketiga ni. Ini tajuk kan? Yang ke bawah, yang ketiga ni. Baik. So BMI Ronaldo 20.1, di mana 20.1 adalah tengah-tengah di antara 18.6 sehingga 21.4. So bermakna BMI Ronaldo adalah berada di sini. Jadi kalau ikutkan pengkelasan BMI Ronaldo, dia adalah berlebihan berat badan. Okey, itu deskripsi dia. Itu kelas
pengkelasan BMI dia. Bila dapat 20.1 tadi, bila dah kira, maka kita akan tahu berdasarkan jadual ini, Ronaldo yang berusia 10 tahun itu adalah berlebihan berat badan. Okey. Yang jadual yang berwarna biru ni adalah untuk perempuan. Lelaki dan perempuan tak sama. Okey. Kita tengok perbezaan dia. Kalau ni tadi 18.6. Kalau tengok di sini dia bermula daripada 19.1 hingga 22.6. Tak sama. Jadi awak kena tengok jadual yang betul untuk lelaki ataupun perempuan. Okey. So, cikgu harap awak faham kaitan dengan perkelasan dengan pengiraan BMI ini. Okey, sekarang kita masuk pada bahagian yang kedua, iaitu naik. Bahagian yang kedua ini cikgu akan terangkan tentang naik turun bangku dan juga tekan tubi. Okey. Ujian naik turun bangku selama 3 minit. Okey. Kemudian alatan yang perlu diperlukan adalah bangku dengan ketinggian 30.5 cm ataupun 1 kaki. Jadi awak kena ada bangku ataupun kotak ataupun apa-apa alatan yang sesuai yang berukuran lebih kurang lah. Kalau dapat dengan ketinggian yang tepat seperti yang dinyatakan ni lagi baik. Bangku ke, kotak ke, apa lagi? Apa-apa yang sesuai lah, awak susunkan kayu ke, terpulang. Okey. Kemudian jam randik untuk awak kira, untuk awak tengok tempoh masa 3 minit. Kemudian metronom. Okey. Metronom kita untuk ujian naik turun bangku ini kita gunakan metronom 96 detik seminit. Okay, cikgu dah ada letakkan link di sini. Link ini pun cikgu akan masukkan dalam video dalam kandungan di bawah video ni. Okey, awak boleh klik nanti. Kemudian yang lain tu tak apalah. Okey. Metronom nanti pasti kita akan tengok contohnya. Baik. Okey, naik turun bangku. Okey. Cikgu rasa tak ada masalah. Awak tahulah macam mana nak naik turun bangku. Okey. Baik. Ini yang keenam ini. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronom dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti. Jadi, bila awak naik turun bangku ni, seelok-eloknya ataupun mestilah, kalau ikutkan mesti, awak kena ikut rentak metronom 96 detik itu. Lepas ni kita akan tengok. Okay. Kalau awak tak mengikut rentak itu, sebenarnya awak boleh dikira gagal ataupun tidak berjaya lah. Okey, kena ikut rentak. Baik. Kita bukan nak kira berapa kali awak naik turun bangku. Okey. Selepas awak buat naik turun bangku selama 3 minit itu, awak dikehendaki duduk serta-merta. Kemudian, lepas 5 saat, okey, awak hendaklah mengira kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi diambil dalam jangka masa 1 minit. Okey, boleh faham? Baik. Lepas awak naik turun bangku tadi selama 3 minit. Okey. Dengan ikut metronom tadi. Kemudian awak duduk. Lepas 5 saat berhenti. Lepas berhenti sekejap 5 saat. Terus kira kadar nadi awak. Kadar nadi boleh dikira di pergelangan tangan. Ataupun di leher. Leher lebih mudah. Okey. Cari kadar nadi awak. Kemudian cuba kira berapa kadar nadi awak dalam masa 1 minit. Tengok, jadi awak perlukan bantuan lah. Ataupun kalau awak boleh setkan masa sendiri selama 1 minit. Kemudian mula kira berapa banyak kadar nadi awak dalam masa 1 minit itu. Pun tak ada masalah. Okay. Baik. Kemudian, okay, mari kita tengok. Ini contoh dia. Okay, gambar. Okay, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay. Okay, mari kita tengok contoh yang ditunjukkan oleh cikgu ni ya. Okey, mari kita tengok contoh. Meter ataupun 1 kaki. Okey, untuk awak naik kena turun ada bangku, kita akan menggunakan metronom 96 beat per minit selama 3 minit. Okey. Dia ada detik Selepas dia. tamat 3 minit, kita akan berhenti untuk mengambil kiraan nadi selama 1 minit ataupun 60 saat. Okey.
Bila dah selesai tadi, okey baik. Cuba dengarkan ini metronom. Ni detik dah, bunyi detik. Meter ataupun 1 kaki. Kena ikut Untuk detik. naik turun bangku, kita akan menggunakan Okey. Baik. Sekarang kita tengok contoh metronom. Kita gunakan metronom 96 detik. Okey. So, metronom yang cikgu sertakan di sini selama 3 minit. Jadi awak boleh gunakan video ni terus untuk sebagai jam randik awak lah. Ya, sekarang kita dengar contoh metronom untuk naik turun bangku. Okey. Okey, awak kena ikut detik tu. Tik tik tik. Awak kena naik turun ikut detik ini. Kalau awak perlahan tak mengikut detik, sebenarnya boleh dikira gagal ataupun tak berjaya, ataupun ada yang lambat, ataupun ada yang terlalu laju. Jadi kena ikut detik betul-betul. Okey. Itu adalah contoh. Ini adalah metronom 96 detik seminit. Ini yang awak kena gunakan untuk naik turun bangku. Okey. Jom kita tengok yang seterusnya. Baik, seterusnya adalah tekan to be. Okey, tekan to be ada terbagi kepada dua. Tekan to be yang biasa adalah untuk murid lelaki. Okey. So, alatan yang awak perlukan tak ada banyak, tapi span ni sebenarnya awak perlukan. Span ataupun apa-apa bahan yang berukuran yang lebih kurang lah. Sebenarnya untuk sebagai petanda yang awak dapat buat dengan betul. Okey. Baik. Okey, pasti kita akan tengok tekan to be macam mana contoh dia. Okey, cikgu nak tarik perhatian awak dengan yang nombor 3 ini. Turunkan badan dengan fleksi siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm. Jadi awak dikira berjaya sekiranya bila awak buat tekan to be itu, dada awak sentuh span ataupun kotak ataupun apa-apa bahan yang berukuran 10 cm tinggi. Baru awak dikira berjaya. Kemudian luruskan tangan ke kedudukan asal. Okey. Yang ni awak kena lakukan 1 minit tanpa henti. Tekan to be ni awak kena tekan to be ni awak tak payah guna metronom. Okey, tak perlu ikut detik, ikut kemampuan sendiri, tetapi awak kena buat 1 minit tanpa henti. Kalau buat 2 kali dah jatuh, itu dah kira batal. Maksudnya awak cuma dapat buat 2 kali saja. Bila dikatakan 1 minit tanpa ini, awak kena buat berterusan. Tak boleh 3 kali, rehat sekejap, jatuh, naik lagi, tambah lagi, tak boleh. Dia kena berterusan. Okey. Baik, sekarang mari kita tengok contoh. Naik, lurus, dada sentuh span, kemudian naik lagi. Itu baru dikira 1. Okey. Daripada kedudukan asal macam ni, kemudian turun, dada sentuh dada sentuh span, kemudian tangan lurus, ini dikira 1. Ada murid yang 1 kali ni pun dah letih. Jadi skor dia cuma 1 saja. Awak tak boleh berhenti. Okey. Selama 1 minit. Okey, baik. Mari kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Okey. Jadi awak kena buat selama gunakan ketinggian span ataupun kotak macam ni selama 1 minit. Pastikan dada sentuh. Okey. Ada budak 3 kali dia dah letih, jatuh. Kalau awak dah jatuh tak mampu, awak tak boleh sambung lagi. Setakat itu sajalah markah ataupun bilangan tekan to be awak dapat buat. Okey. So, mari kita tengok contoh kesalahan. Ini yang biasalah murid buat. Dia kena tengok betul-betul. Ini tak dikira. Ini contoh yang salah.
Ada yang buat macam ni. Banyak tiba-tiba dia dapat buat sampai 40 lah. Sedangkan dia buat macam ni. Dia tak dikira. Okay. Lagi kita tengok contoh. Ni ada yang juga buat macam tu. Punggung tinggi. Ini kira menipu. Okay. Dia kena buat dengan betul. Okay. Betulnya adalah. Ni. Okay. Lurus. Sama-sama turun semua. Itu baru betul. Okay. Baik. Harap-harap awak dapat buat. Kemudian kita ada tekan to be ubah sesuai. Tekan to be ubah sesuai ni adalah untuk murid perempuan. Okey, lebih kurang macam ni tadi juga. Cuma perbezaannya ini dia. Kaki dia disilangkan. Ada yang kata, cikgu, kenapa perempuan senang? Tak. Kalau awak buat betul-betul tekan to be ubah sesuai ni, dia tidaklah mudah. Sama juga macam tekan to be biasa itu. Okey, mari kita tengok contoh. Sama juga. Okey, ada yang kaki pun diangkat. Okey, silap kaki tidak disilang. Okey, pastikan sentuh dada. Okey. Selama 1 minit tanpa henti. Kalau dah berhenti, setakat tu sajalah markah awak. Okey. Baik, kita dah selesai bahagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang ketiga ini, cikgu akan terangkan tentang lingkup tubi separa dan jangkauan melunjur. Okey, lingkup tubi separa. Lingkup tubi separa ini sebenarnya awak kena ada penanda. Okey, pelekat. Ada jarak yang awak kena sentuh. Jari awak kena sentuh. Tapi mungkin pelaksanaan ataupun untuk awak buat di rumah tu mungkin agak menyusahkan ataupun leceh sikit. Jadi tak apalah, tanpa garisan itu pun awak boleh buat juga. Yang penting awak buat dengan betul. Okey. Kemudian kita akan gunakan, kali ini kita akan gunakan metronom 50 detik seminit. Okey. Link ini ada di sini. Baik. Dan juga lingkup tubi separa ini awak kena buat mengikut bunyi metronom selama 1 minit tanpa henti. Okey. Bila awak buat ikut 1 minit tanpa henti itu, awak akan dapat buat dengan baik. Okey. Lakuan maksimum lingkup tubi separa adalah sebanyak 25 ulangan. Itu awak kena tahu. Bila awak buat dengan betul, ikut metronom, dapat maksimum adalah 25 kali awak buat. Tak ada lebih daripada 25 lah. Ada sampai 25 tu dah maksimum dah. Okey. Baik. Awak kena ikut bunyi metronom sebaik yang mungkin. Kerana sebenarnya kalau ikut peraturannya, ujian akan tamat sekiranya murid tidak dapat mengikut bunyi metronom. Kalau awak tak ikut bunyi metronom itu, awak dikira gagal sebenarnya. Tamat dah. Ataupun dikira itu saja. Berapa kali awak dapat buat, itu saja. Tapi kebiasaannya jaranglah murid dapat ikut metronom ni. Okay? Cubalah sedaya upaya awak cuba ikut metronom tersebut. Alright? Baik. Kemudian mari kita tengok contoh ataupun kita dengarkan metronom untuk lingkup tubi. Kita akan gunakan metronom 50 detik seminit. Okey. Kita akan gunakan metronom ni. Sekejap Loading pula. Okey ini adalah metronom untuk lingkup tubi separa. Awak kena ikut detik tu. Naik, turun. Naik, turun. Okey. Awak kena ikut detik tu untuk awak buat seperti ini. Sebenarnya kita perlu buat ni garisan ni. Dua garisan ni kena buat. Sebab pentingnya garisan ni adalah untuk menandakan awak dah selesai satu kali. Okey. Baring dulu, kemudian naik.
Dia sentuh. Tengok ni sentuh. Dia sentuh. Tengok ni dia sentuh. Dia sentuh. Sentuh kemudian baring lagi. Itu dikira 1. Ada murid kadang-kadang cikgu kalau kita buat segak di sekolah dulu, ada murid dia tak sentuh pun garisan yang kedua itu. Terus dia baring. Jadi itu sebenarnya dikira batal ataupun gagal lah. Tak dapat buat sebenarnya. Okey. Dan ada juga untuk ringkuk tubi separa ni, kepala ni tak payah sampai ke lutut. Ada budak yang buat sampai ke lutut. Salah faham. Kita cuma angkat sikit saja. Sebab tu itu gunanya garisan tu tadi. Dan juga tangan itu lurus saja. Tidak payah diangkat melebihi terlalu tinggi. Leretkan saja tangan. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Macam mana nak buat ringkuk tubi separa. Okey, mari kita tengok contoh. Dan kita kena gunakan metronom yang dinyatakan tadi. Ringkuk tubi separa ini ialah murid mestilah mengikut bunyi metronom 50 beat per minit. Okey, boleh nampak tadi bila tik naik, tik turun, tik naik, tik turun. Kemudian tangan dia pun tak ada alih, tak ada beralih pun. Leretkan sahaja. Okey, dan kepala tidak sampai kepada lutut. Okey, cuba dengar tengok lagi. Perlu dilakukan selama 1 minit tanpa henti. Untuk lakuan maksimum ringkuk tubi separa pun. Okey, boleh faham? Tak payah sampai ke lutut ni kepala. Okey. Adalah sebanyak 20. Okey. Berapa lama buat? 1 minit tanpa henti. Nampak macam mudah. Nanti awak cubalah. Ada yang 2 kali pun dah cukup sakit. Ada yang tak sampai pun 5 kali pun tak sampai. Ada sekali pun tak dapat. Dan awak kena pastikan tangan tu betul-betul lah. Ada yang menipu. Tangan tak angkat tinggi. Lebih tinggi daripada cikgu ni. Dia terlalu tinggi. Baik. Okay, itu adalah contoh dia. Okey, seterusnya adalah jangkauan melunjur. Okey. Ingat yang ini tadi ringkuk tubi ni sebenarnya 1 minit tanpa henti dan ikut metronom 50 detik seminit. Okey, kemudian seterusnya adalah jangkauan melunjur. Baik. Jangkauan melunjur ini sebenarnya kita perlukan alat pengukur. Okey. Alat pengukur inilah yang awak perlu buat. Tapi kalau awak tak ada bahan ataupun betul-betul tak ada alatan nak buat ni, tak apalah. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh, seelok-eloknya cuba usahakan supaya awak tahu berapakah jarak jangkauan melunjur awak. Okey. Baik, untuk jangkauan melunjur ini, okey, lepas ni kita akan tengok contoh. Okey. Telapak tangan dominan ditindih di atas belakang telapak tangan bukan dominan dengan keadaan kedua-dua hujung jari tengah hendaklah bertindih. Okey. Itu. Kemudian yang keenam ini. Awak diberi 3 kali percubaan berturut-turut. 3 kali. Jangkauan terbaik diambil kes sebagai skor. Jadi awak boleh buat sehingga 3 kali percubaan. Ada yang rasa tak puas hati, ada dia rasa dia boleh jangkau lebih jauh lagi. Dia cuba lagi. Okey. Percubaan sebanyak 3 kali dan yang terbaik baik ataupun paling jauh itu dikira sebagai skor. Okey. Baik. Sekarang kita tengok ini dia. Alatan ni awak perlu buat, awak perlu cipta. Okey. Ini tangan bertindih. Okey, tindihkan, kemudian kaki lurus, tak boleh bengkok kaki ni. Kaki mesti lurus, kemudian tolak perlahan-lahan setakat mana yang awak dapat. Dan kita akan tengok berapa jarak jangkauan meluncur awak. Okey, sekarang mari kita tengok contoh. Okey. Contoh yang dilaksanakan oleh Cikgu Redwan ni. Baik, jarak. Ini yang awak kena bina. Kalau tengok cikgu ni, dia gunakan kotak. Kotak ketinggian 30.5. Kalau awak dapat cari yang lebih kurang pun tak ada masalah. Okey, 30 cm saja ke. Yang penting ada tempat untuk awak letak kaki dan juga letak pembaris. Kalau awak boleh tengok di sini, ini pembaris.
Ini pembaris. Pembaris ini adalah daripada jarak ni untuk kita meletakkan kaki sehingga sini adalah 23 cm. Awak kena ada ukuran ini sebab ukuran ini juga akan membantu untuk jangkauan ukuran jangkauan meluncur awak nanti. Okey. Okey, baik. Sekarang kita tengok contoh. Okey. Dah siap alatan ini. Okey. Kaki tidak boleh dibengkok kaki mesti lurus. Okey, tangan ditindih, kemudian tolak perlahan-lahan setakat mana yang awak dapat. Ada yang tak dapat langsung bengkok. Okey, pernah ada murid cikgu tak dapat langsung dia nak jangkau meluncur ni. Sakit kata dia. Jadi maka dia tak sampai 25 pun tak sampai pun. Okey. Baik. Itu contoh dia. Okey. 3 kali cubaan, yang terbaik 3 sebagai skor. Baik. Okey, yang penting ini tadi awak kena ada jarak 23 cm ini. Okey. Ada pembaris untuk diukur. Okey. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita nak kira jangkauan meluncur tadi. Okey, kita dengarkan penerangan cikgu ni. Baik, bacaan untuk permulaannya dari hujung tempat kita pijak ni, tempat kita sentuh kaki, sampai ke sini dia mesti dalam jarak 23 cm. Jarak 23 cm. Jadi jika tangan yang kita jangkau tu tak sampai dekat kaki, bermaksud fleksibiliti kita tak cukup sampai ke hujung kaki kita. Contoh macam ni. Okey. Kalau fleksibiliti kita tangan kita tak dapat jangkau sampai hujung kaki, bermaksud bawah 23 lah ukurannya. Okay. Ukurannya bawah 23. Tapi kalau biasa kita dapat sentuh hujung kaki, bermaksud kita boleh cecah 23 atau lebih lah. Jadi cara nak jangkau meluncur tu, kita kena rapatkan dagu ke dada dan kemudian kita tunduk dan cuba jangkau sejauh yang boleh. Okey. Kita juga boleh gunakan tong ini sebagai tempat untuk kita letak kaki, dan kita boleh lekatkan tip ataupun pita pelekat. Pembaris tu kita lekatkan pada pita pelekat dan kita tambahlah kita 30. Contoh pembaris ni ukuran dia 30 cm. Sampai sini 30 cm tu kita tambah dengan pembaris yang lain supaya jadi apa. Kalau macam ni kita boleh tengok, okey, dia dah dapat 4.5. Kalau dia guna pembaris plastik ni 4.5. Kalau 4.5 kat sini dia dah jadi ni 31, 32, 33, 34.5. Ni 34.5 lah bacaan yang tadi tu. Okey, itu sahaja. Diharapkan dapat membantu untuk menggunakan Okey. Jadi apa yang cikgu ni terangkan di sini adalah daripada ujung kaki itu sehingga ke sini. Okey. Okey. Ni daripada sini ke ujung ni adalah 23 cm. Kemudian bila awak tolak tadi, bila awak tambah, bila awak buat bahan ini, okey, buat sesuatu untuk awak tolak. Kemudian bila awak tolak, awak akan tengok ukuran awak, setakat mana jangkauan meluncur awak. Kalau awak lebih daripada 30 ni, jadi awak kena ukur berapa lebihnya. Contoh ambil contoh. Okey, cikgu katakan contoh
awak contohnya bila awak buat jangkauan meluncur ni, lagging pula. Okey, bila awak buat, awak tolak tangan awak sehingga sini. Jari awak sampai. Maksudnya jangkauan meluncur awak adalah 28. Okey. Bila awak buat bahan ini, bila awak cuba buat sampai sini aja. 20. Maksudnya awak tidak cukup fleksibel. Sebab kalau ikutkan markah minimum untuk cergas adalah 25. Jadi sekurang-kurangnya awak dapat cecah 25 cm. Tapi ada yang dapat jauh. Ada yang sampai sini. Jadi awak kena kira lah berapa jangkauan meluncur awak. Okey. Harap awak faham macam mana nak buat. Baik. Okey, selesai bahagian itu tadi. Sekarang cikgu nak terangkan sedikit tentang maklumat skor dengan markah. Okey. Ini adalah untuk pengetahuan awak. Jadi, untuk skor dengan markah tu kebiasaannya cikgu yang akan kira. Tapi, sampai awak kena tahu juga apakah maklumat skor dengan markah ni. Baik. Dia terbahagi kepada 3. Okey. Untuk murid 10 tahun, untuk murid 11 tahun dan untuk murid 12 tahun. Okey. Baik, contohlah kita ambil murid 10 tahun lelaki. Okey, kita tengok sini. Naik turun bangku 3 minit. Bila awak lepas naik turun bangku tadi, apa awak buat? Awak kira nadi kan? Jadi bila awak kira nadi selama 1 minit, nadi awak itu dikira 79 dan ke bawah. Maksudnya nadi awak tak sampai 79, paling tinggi pun 79. Maksudnya awak dapat 5 markah penuh. Kalau awak kira nadi awak tadi dub 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 dub, dub sehingga 160. Bermakna nadi awak ataupun skor awak 1 markah kerana di sini 149 dan ke atas. Kalau awak dapat kira-kira dub 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 nadi awak tadi dub 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 155, maksudnya awak dapat 1 markah. Kalau kira nadi tadi awak dapat 115. Kalau 115 maksudnya awak dapat 3 markah. Okey, ini contoh dia. Baik. Tekan tubi pula. Okey, baik. Kalau walaupun di sini dia cuma letakkan tekan tubi saja, tapi sebenarnya tekan tubi ni adalah untuk termasuk tekan tubi ubah suai. Jangan keliru. Jangan awak tengok, tak ada pun tekan tubi ubah suai cikgu. Tak ada. Di sinilah dia sama juga tekan tubi. Okey. Baik, kalau tekan tubi tadi awak dapat buat dalam masa 1 minit, awak dapat buat 15, 16 dan ke atas. Maksudnya awak dapat 5 markah. Kalau tak sampai, kita boleh tengok di sini. Kalau awak tekan tubi tadi, awak cuma dapat buat tak sampai 6 pun. Paling banyak pun 6 ataupun 3 ataupun 2. Jadi awak cuma dapat 1 markah. Sama juga dengan ringkuk tubi separa. Okey, dan jangkauan meluncur. Baik, jangkauan meluncur tadi, kalau awak dapat 18 dan ke bawah, 1 markah sahaja. Okey, ini contohnya macam mana awak nak tengok berapa markah awak. Dan jangan salah tengok, ini untuklah murid 10 tahun, ini untuk perempuan 10 tahun, ini untuk lelaki 11 tahun, ini untuk perempuan 11 tahun, ada jadual untuk lelaki 12 tahun dan ada jadual untuk perempuan 12 tahun. Tak sama. Mari kita tengok. Kalau di sini tekan tubi untuk lelaki 12 tahun untuk dapat 5 markah 18 dan ke atas. Tapi untuk perempuan 12 tahun untuk dapat 5 markah tekan tubi 21 dan ke atas. Jadi awak kena tengok mana satu jadual yang sesuai ataupun yang tepat untuk awak. Okey. Baik. Ini adalah keputusan keseluruhan. Bila dah dikira-kira tadi, awak dapat 18 hingga 20 markah. Okey, keseluruhan ujian naik turun bangku, naik tekan tubi, ringkuk tubi separa, jangkauan meluncur tadi dah dikira. Awak dapat markah yang sekian-sekian, maka inilah keputusan dia. Kalau dapat A 5 bintang, kecergasan sangat tinggi. B 4 bintang, kecerdasan tinggi. C 3 bintang, cergas. D 2 bintang, kurang cergas. Kalau dapat 4 hingga 7 markah saja. E 1 bintang, tidak cergas.
Dan kalau tak ada skor, maksudnya tak buat lah. Okay, kalau buat tapi cuma dapat 4 hingga 7 markah, maksudnya awak tak berapa cergas ataupun tidak cergas lah. Okay, baik. Ini para skor untuk status cergas. Cergas bermaksud adalah minimum. Minimum bermaksud awak dapat grade C, 3 bintang. Okey, untuk awak mendapat minimum ataupun dikirakan sebagai cergas, okey, sebab D dengan E tadi kurang cergas dan tidak cergas. Jadi kalau awak nak diri awak dikira ataupun dalam kategori cergas, grade C, jadi awak kena, ini minimum ataupun paling sikit yang awak kena dapat. Contohlah kita ambil contoh budak umur 10 tahun, darjah 4. Paling minimum adalah denyutan nadi dia 125 dan ke bawah. Baru dapat skor cergas. Kemudian tekan tubi dia dapat buat 9 kali selama 1 minit tanpa henti. Kemudian ringkuk tubi separa 1 minit mengikut metronom tadi 11 kali. Kemudian jangkauan meluncur dia 25. So, bila dia dapat buat ini paling minimum, maka dia dapatlah status cergas ataupun 3 bintang. Okay? Jadi ini adalah untuk pengetahuan lah. Kebiasaannya cikgu yang akan isi maklumat semua. Cuma awak akan tahu keputusan. Jadi bila awak dah tahu macam ni berkaitan dengan norma sigak ni tadi,